Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang saya kasihi Tuan Nazir Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Ibu-ibu ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat Allah. Kita berada pada malam yang ke-17 ya. Malam yang ke-17, alhamdulillah. Dan tuan-tuan tahniah dapat terus istiqamah hadir dalam solat tarawih secara berjemaah dan melengkapkan dengan witir ya. Witir. InsyaAllah dapat seolah-olah dapat kesempurnaan lah dalam solat malam kita tu. Bila kita habiskan bersama dengan imam ya, dengan imam. Tu yang penting. Kalau imam buat 20, ikut 20. Ya? Kalau imam buat 36, ikut 36. Ya? 36 ada mazhab kan? Di Madinah buat 36. 20 malam yang tak ada ni lah imam ya, yang tak ada tazkirah buat 20 ya. Ya. Tapi ini kekal semua ya, kalau yang 20 tu. Ya, tak ada yang ada juga. Tak, kita itulah ya, tak apa. Ada urusan kan. Masing-masing ada urusan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkongsian pada malam ni ya. Tadi imam baca qunut ya. Apa doa qunut yang pertama sekali diminta? Susunan doa tu apa tuan-tuan? Allahumma hdina, ataupun kalau kita sendiri Allahumma hdini. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya Allah ya Tuanku, berilah aku petunjuk. Allahumma hdina fi man hadait, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada orang lain kan. Wa afina fi man afait, sejahterakanlah kami sebagaimana engkau memberi kesejahteraan kepada orang lain kan, kepada orang lain. Wa tawallani fi man tawallait, dan jagalah kami sebagaimana engkau menjaga orang lain kan. Kemudian apa tuan-tuan? Wa tawallani fi man harid wa barik li fi ma atait. Okey, sampai situ lah ya. Sampai habis apa pula kan? Wa barik li fi ma atait. Yang tu dua yang penting. Yang pertama sekali kita minta hidayah daripada Allah.
Sebab hidayah ni, panduan ni merupakan nyawa, semacam nyawa bagi kita. Kan? Kalau ikan tu umpama air. Kan? Kalau hidayah tu umpama nyawa, bahkan lebih pada nyawa. Kalau nyawa tak ada, kita mati dan kita dikebumikan, tak apa. Tapi kalau hidayah tak ada, kita hidup, maka kita akan hidup dalam kesesatan dan menyesatkan orang lain. Ya, tuan-tuan ya. Kemudian sebelum saya terlupa, ada satu doa yang terakhir kita baca tadi, wa barik li fi ma atait, dan berilah keberkatan. Keberkatan kepada manusia lain engkau beri barakah. Apa kepentingan barakah dalam kehidupan kita? Dan kita memerlukan keberkatan. Keberkatan ini adalah sesuatu yang memberi manfaat pada kehidupan kita di dunia, membawa kepada kehidupan kita di akhirat. Itu yang sangat penting, tuan-tuan. Kan, kita dapat rezeki, mesti rezeki yang barakah, sebab dia akan membawa kepada kehidupan selepas kematian kita. Kan? Kita dapat harta, sama juga. Supaya Allah bagi panduan cara mana nak menguruskan harta tu. Allah bagi kita ilmu, kena juga. Kan? Itu ilmu yang barakah dapat dimanfaatkan oleh manusia lain. Pentingnya keberkatan dalam kehidupan kita. Tapi yang nombor satu tadi, hidayah tu yang paling penting. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, kita dalam kegelapan. Waktu ni dalam tidak ada cahaya, kan? Kita nak berjalan teraba-raba. Dalam teraba-raba tu kita terpegang satu tangan, dan tangan itu memimpin kita dalam kegelapan. Tu bayangkan tuan-tuan. Kemungkinan dia akan membawa kita kepada kehancuran. Tempat kita berpaut tu salah, sebab tidak ada hidayah. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan Al-Quran. Dan kita sebut Al-Quran ni, dia mesti satu ikatan yang kukuh, terikat dengan Ramadan. Kalau sebut Ramadan mesti ada Al-Quran. Kalau Quran mesti Ramadan. Dan satu lagi apa tuan-tuan? Ada ikatan dengan Quran dan Ramadan? Lailatul Qadr. Sebab malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi pada malam ni kita sentuh sikit tentang sejarah penurunan Al-Quran. Yang pertamanya tuan-tuan, dia ada 3 peringkat. Nuzulul Quran tu daripada kalimah nazala. Nazala tu diturunkan, telah diturunkan, fi'lul madhi. Maksudnya, tapi nazala tu ulama-ulama bahaskan turunnya tu bukan bersifat hakiki, dia majazi, dia kiasan saja. Sebab Quran itu kalamullah, tak ada tempat. Kalau turun mesti dari tempat yang tinggi, tetapi nak menunjukkan kemuliaan Quran tu. Sebab tu dikatakan nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran ni berlaku pada 3 peringkat, tuan-tuan. Ni ulang kaji balik Imam. Yang pertama daripada Allah ke Luh Mahfuz. Bal huwa Quranun majidun fi lauhim mahfuz. Di situ terkumpul semua. Kemudian peringkat yang kedua daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izz. Baitul Izzah, semua itu sekaligus. Kemudian daripada Baitul Izzah tu dengan perantaraan malaikat Jibril tu berjumpa dengan Nabi dari masa ke semasa selama 23 tahun. Jadi yang pertama dan yang kedua tu turun sekaligus pada bila tuan-tuan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada ayat yang lain dan ayat dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatil qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin.
Itulah Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, pada malam dengan penuh dengan keberkatan. Diturun. Dan di situ juga ulama-ulama tafsir ulumul Quran dia katakan bahawa pada malam yang sama juga Nabi menerima ayat Quran yang pertama, semua dah maklum ma'ruf kan. 5 ayat yang pertama daripada suratul Alaq kan. Iqra. Di mana tuan-tuan? Di Gua Hira. Siapa tuan-tuan yang pernah naik panjat Gua Hira? Ada? Pak Imam ada? Orang muda-muda ni kuatlah ya. Dan kalau orang tua-tua ni patah pinggang kan. Persoalannya tuan-tuan, Mekah, Kaabah dengan Gua Hira tu berapa jarak dia? Lebih kurang lah ya, dalam 5 km lah, tak jauh kan. Mana Nabi berulang-ulang tu. Sedangkan di situ ada Kaabah, ada Baitullahil Haram, ada Kaabah. Sepatutnya Al-Quran itu turun di tempat yang mulia, di Kaabah. Tetapi kenapa turunnya di gua? Kan? Ataupun tak boleh ke tunggu sehingga Nabi berada di Makkah ataupun di depan Kaabah tu dan diturunkan situ. Tapi diturunkan di mana tuan-tuan? Di Gua Hira. Agak-agak kenapa? Macam mana? Syekh? Senang di depan dia kan? Kerana di Kaabah itu ketika itu penuh dengan berhala, penuh dengan kemungkaran, patung-patung. Jadi Al-Quran yang suci, yang bersih, yang mulia itu tidak mungkin turun di tempat yang hina seperti itu. Kan? Jadi Al-Quran itu turun dalam hati Nabi SAW yang penuh dengan keimanan, penuh dengan bersih, jernih. Jadi pengajarannya apa tuan-tuan? Kalau kita sekarang sedang nak masuk dalam 20 10 yang terakhir kan, nak kejar apa ni Haji Tapai? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu yang sangat agung, mulia, dan tidak mungkin Allah SWT akan anugerahkan kepada manusia yang penuh dengan kekotoran di dalam hati dia. Jadi kita kena bersihkan hati kita. Tiada lagi perasaan iri, tiada lagi perasaan dendam, tiada lagi perasaan marah, bengis. Kan? Sebagaimana yang ditunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan di hati Nabi yang jernih, yang bersih ya tuan-tuan . Jadi kita berusahalah melawan, bermujahadah melawan nafsu. Dan alhamdulillah kita puasa ni benar-benar mendidik kita mengawal nafsu. Nafsu yang dua ni, ulama kata dua nafsu yang besar dah ada pada kita yang jadi kalau kita tak terkawal ni, dan dia yang kawal kita. Yang pertama nafsu makan perut ni kan. Yang kedua nafsu syahwat. Yang ini menjadi tujuan utama puasa tu, nak mendidik jiwa, didik nafsu supaya dapat mengawal kan nafsu tersebut. Jadi kalau kita dapat kawal nafsu, insya-Allah jiwa kita jadi tenang kan. Jiwa kita jadi bersih. Dengan bantuan istighfar, dengan bantuan minta ampun, minta maaf atas segala dosa kita dengan manusia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwa kita jadi bersih dan tidak mustahil kita akan mendapat Lailatul Qadar kan tuan-tuan . Okey, itu satu . Yang keduanya, ayat yang pertama yang diturunkan kita nak tengok ialah suratul Alaq. Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Tu Allah SWT nak tunjukkan siapa kita sebenarnya. Terjadi daripada proses tertentulah kan, supaya kita mengenal diri kita kan. Jadi apa maksud Iqra, tuan-tuan? Yang ni yang kita nak tengok ni. Kadang-kadang kita fahamkan Iqra tu kita bacalah. Sedangkan Iqra tu sangat dalam maksud dia. Bukan saja bacalah, tapi kajilah, renunglah, bertanyalah, rujuklah, bincanglah. Dan kalimah Iqra ni digunakan prinsip dia oleh orang kafir sehingga mereka menjadikan mereka begitu maju sekali. Kadang-kadang kita ketinggalan dalam bab tu. Kita kata, kita faham bahawa Iqra tu hanyalah kita baca. Baca dapat pahala tak, tuan-tuan? Dapat pahala. Tapi sekadar dapat pahala yang kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk. Kan? Jadi kalau kita baca, macam mana dapat petunjuk ni? Tuan Haji ya? Kalau sekadar kita baca, dan kita, sebab itu kita kena belajar kan, tanya dengan ustaz-ustaz kan, belajar duduk dalam kuliah-kuliah kan, kita mengenal, kita kenal Al-Quran tu kan? Sikit lagi tuan-tuan ya. Dan sepatutnya sekiranya bukan kalimah ataupun ayat Iqra tu yang akan keluar kan. Sebab melihat pada masalah orang-orang kafir Quraisy di Mekah, mereka gagal dalam mengenal Allah kan, tak kenal Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Sepatut ayat yang lain, ayat yang menyuruh kepada keinsafan, menunjuk kepada tauhid kan. Tetapi yang pertama sekali diturunkan Iqra. Maknanya pentingnya ilmu dalam kita mengenal. Sebab kejahilan tu, kalau kita jahil, dia menjadi musuh utama kita. Jadi diserukanlah pada tuan-tuan dan pada diri saya sendiri supaya kita sentiasa melazimi majlis ilmu, bertanya, membaca kan, mengkaji, berbincang, berbahas kan. Kemudian masjid bolehlah kan, tuan-tuan baca Quran, teruskan baca Quran kan. Ada satu dapatan bacaan saya, pendapat daripada seorang ulama Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia kata apa, tuan-tuan? Ini sebagai muhasabah diri kita lah kan. Sepatutnya dia kata, seseorang itu perlu membaca sekurang-kurangnya satu juz Al-Quran sehari. Ya, Imam ya? Sepatutnya Ji. Itu qadar bacaan seorang yang pemalas membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kena stepek kat daya kan. Kita banyak mana lah baca, tuan-tuan. Kalau kita dapat dalam Quran tu, satu muka surat tu ada berapa baris, tuan-tuan? Ada berapa baris? Tak perasan? Di ayat dia macam-macam kan. Ada ayat pendek banyak lah kan. Berapa baris? 15. Kalau kita dapat bagi 3 kan, dapat bagi 3 baca, imam baca, saya yakin di sini ada halaqah Quran kan, tengok dalam jadual tu. Alhamdulillah. Baca dan bacakan makna dia sekali. Kita tadabbur. Tuan-tuan ya. Itu saya sebut ni untuk diri sendiri kan. Untuk kita sama-sama lah ya. Dan last sekali, sebagai mengambil keberkatan ya,
pada malam ni. Dan saya cerita tadi pasal Quran. Sebenarnya banyak, tapi kita secara ringan lah kan, supaya dapat buka minda kita. Kita tadabbur satu ayat. Kita tadabbur satu ayat sebagai hudal linnas tadi. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk. Ada dalam surah Luqman disebutkan, ini sebab sini semua isu ni kan, Haji Tapak, saya nak ambil, mulanya nak fikir nak ambil pasal perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin kan. Tu seronok, semangat cerita tu tapi ustaz lain lah Tuan Imam boleh minta ustaz lain lah. Tapi malam ni kita cerita pasal kekeluargaan pasal kekeluargaan sikit lah dalam surah Luqman sebut wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dan kami wajibkan setiap manusia itu wajib tuan-tuan terhadap ibu bapa dia, taat, patuh, wabil walidaini ihsanan. Dan ihsan tu maksud apa dia? Yang terbaik. Sebagaimana ibu dan ayah kita memberi khidmat yang terbaik pada kita. Kan? Kalau kita dah tak ada ibu dan ayah pun, beri khidmat yang terbaik. Kalau kita sedekah tu saya sebutkan selalu, sebut niatkan untuk ibu dan ayah. Kita dapat pahala, mereka pun pahala mengalir. Dalam ayat tadi tuan-tuan tu yang kata tadabbur. Hamalathu ummuhu. Ibunya mengandungkan dia. Ibu tu, bapa tak mengandung. Kan? Kalau bapa mengandung, cerah masa depan. Kan? Okey, kita cepatkan sikitlah Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berat semakin berat. Tu ayat Quran tu detail cerita tu. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kemudian menyusu sampai 2 tahun. Fi amain. Anishkurli, bersyukurlah kepada aku, Allah kata. Wali walidayka ilayyal masir. Selepas syukur pada Allah, orang yang kedua, pihak yang kedua ialah kepada ibu dan ayah. Jadi ada last sekali Imam ada tadabbur dalam ayat tu. Kenapa si ibu itu sanggup wahnan ala wahnin, berat semakin berat, sanggup dia bawa tu, mengandungkan tu. Itu satu pengorbanan yang sangat besar tu tuan-tuan. Kemudian melahirkan pula, bertarung nyawa tu. Allahu Akbar. Kalau anak-anak apa ni, durhaka juga, memang dahsyat lah Jadi ulama kata, kalau tuan-tuan rajin tengok tadabbur Al-Quran, Ustaz Asy'ari Abdul Rahman, tengok tu dalam Facebook dia ada. Dia tadabbur ayat ni. Dia kata sebab isi ibu tu dalam minda, dalam fikiran dia kata, inilah masa depan aku. Inilah masa depan aku. Mana si ibu tu ada harapan pada masa hadapan. Bila dia lahirkan, dia nak anak tu macam mana, bagaimana berjaya dan sebagainya kan. Tuan-tuan sedar tak? Kita ni adalah apa yang difikirkan oleh ibu kita dulu. Inilah masa depan kita yang sekarang. Sebagaimana si ibu sedang mengandungkan kita satu masa dulu, sedang fikirkan begitu. Ini anak ni akan berdoa pada aku, akan berbakti pada aku. Jadi jangan kita sampai lupa berdoa untuk ibu dan benar. Ini tadabbur tuan-tuan. Itu tadabbur, seronoknya baca. Kalau tuan-tuan dapat baca 5 baris, tengok tak perlu nak habiskan. Kan? Sebab baca Quran ni sepanjang hayat kita. Saya baca Ustaz Umar Muhammad Nur, Tuan Imam
Dia selalu kolom, dia tulis buku dan terjemah buku daripada bahasa Arab. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, satu doa dia, janganlah engkau matikan aku sehingga aku dapat baca dan tadabbur seluruh Al-Quran. Hebat tuan-tuan. Jadi cintai Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu Iqra'ul Quran terlupa ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang kepada pembacanya pada hari kiamat. Duduk sebelah kita, kan? Jaga kita, insya-Allah ya tuan-tuan ya. Dah lebih masa dah. Insya-Allah saya doakan dan doakan kita semua supaya Allah SWT lancarkan amalan ibadah puasa kita dapat sampai ke akhirnya, insya-Allah. Dan jangan lupa sehari jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Dapat 5 baris kan pun jadilah. Lepas sebelum solat 5 baris, lepas solat 5 baris. Nanti solat lagi 5 baris. Lama-lama kan Allah bagi, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal yang baik dan berkat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.